Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua guru dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Sardun. Kami dari UiTM Perak Kampus Tapa akan menceritakan tentang Social Media Awareness for Teens. Saya Nur Syakira Zakia binti Ahmad dan saya akan memulakan dengan pengenalan kepada media sosial. Apakah itu media sosial? Media sosial adalah satu rangkaian komunikasi atas talian untuk membolehkan perkongsian maklumat, video, gambar dan pendapat. Kita pergi pula kepada sejarah penemuan media sosial pada 70-an, penemuan sistem papan buletin oleh Ward Christensen dan Randy Swash untuk berkomunikasi melalui surat elektronik. Pada 1995, laman web Geocities dicipta. Pada 1997 hingga 1999, media sosial pertama iaitu 6degrees.com dan classmates.com telah dicipta. Laman blog pertama oleh Pyra Labs juga telah dicipta. Pada 2002, laman sosial Friendster telah ditubuhkan. Pada 2003 hingga sekarang, laman sosial telah berkembang, contohnya LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Voicer dan Google+. Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada adik-adik SMK Tun Sardun. Nama aku Nurul Amirah binti Jaafar dan aku akan mengupas sedikit mengenai adab penggunaan media sosial. Okey, sebelum tu kita ambil tahu dulu apa maksud adab di media sosial ni. Adab di media sosial ni bermaksud tata cara ataupun garis panduan yang digunakan semasa menggunakan media sosial melalui budi pekerti dan perilaku yang baik sama ada dalam perbuatan ataupun lisan. Okay, adab ni penting sebab dia merupakan cerminan kepribadian dan kehidupan seharian individu tersebut. Okay, untuk adab yang pertama, menyebar satu informasi yang telah disahkan kesahihannya. Benda ni penting untuk kita elakkan tersebarnya berita-berita palsu, contohnya macam berita pasal MKN ke kemalangan ataupun kematian artis ke, sebab takutnya akan terjadi fitnah. Okey, yang kedua, berkomunikasi dengan sopan. Contoh yang paling mudah masa kita bergurau lah. Bergurau pun tak boleh lebih-lebih sangat sebab takut nanti ada yang terasa. Mungkin pada kita benda tu biasa-biasa je tapi orang lain-lain kan. Okey, yang ketiga, melakukan citation ataupun memberi kredit post kepada empunya posting. Contohnya macam kita memetik satu ayat dekat artikel, kita kena bagi kredit kepada orang yang post artikel tu ataupun posting dekat Facebook. Terusnya, perkara yang dilarang semasa menggunakan media sosial. Yang pertama, tidak membuat naik sebarang posting dalam keadaan marah. Yelah, bila kita tengah marah ni kan kadang kita tak boleh berfikir dengan waras. Otak pun macam tak boleh nak bekerja. Jadi kita main cakap je apa yang kita nak cakap. Tapi takutnya nanti ada orang yang terasa. Okey, yang kedua, tidak memberi butiran peribadi kepada orang luar. Contohnya nombor telefon, alamat kita ataupun nombor kad pengenalan sebab takutnya nanti disalahgunakan. Okey, yang ketiga, tidak mudah percaya apa-apa di media sosial. Contoh yang paling mudah, berita yang kita dapat lah. Kita kena cek dulu benda tu sahih ke tak sahih sebab takut nanti berlakunya fitnah. Okay, so make sure korang amalkan adab-adab ni sebab sekarang ni banyak yang gunakan media sosial kan. Mana ada orang tak guna. Okay, sekian, terima kasih. Sekarang, jom kita kenal jenis-jenis penyalahgunaan media sosial. Terdapat 3 jenis, iaitu buli cyber, fitnah dan penipuan. Yang pertama ialah buli cyber. Buli cyber bermaksud perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti mesej teks SMS, mesej chatting, email, laman web sosial, telefon bimbit ataupun permainan internet. Sekarang ni, buli cyber dah jadi satu kejadian yang biasa berlaku dan semakin meningkat. Insiden sebenar tentang kejadian buli cyber selalunya tidak diketahui kerana ramai mangsa buli cyber tidak tampil untuk mendapatkan bantuan. Buli cyber ni juga melibatkan kegunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menyokong tingkah laku sikap sengaja bermusuh oleh seorang individu ataupun kumpulan yang berniat untuk mengugut orang lain. Jenis yang kedua pula ialah fitnah. Fitnah merupakan satu bentuk komunikasi kepada satu pihak atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas sesuatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain. Selalunya, ia berdasarkan fakta palsu yang dipengaruhi oleh sifat penghormatan, buruk sangka, obses ataupun untuk menjatuhkan atau menaikkan nilai reputasi seseorang atas suatu pihak. Terdapat banyak medium yang boleh digunakan bagi menabur kabar palsu ataupun fitnah kepada sesuatu pihak.
Ia boleh digunakan melalui kaedah pertuturan atau berbisik antara seseorang kepada seseorang yang lain. Namun, dalam konteks penyebaran fitnah menggunakan media massa, ianya boleh dilakukan sama ada melalui berita, akhbar, radio, televisyen, internet dan lain-lain. Jenis yang terakhir ialah penipuan. Terdapat beberapa jenis penipuan yang melibatkan media sosial. Antaranya ialah berita palsu, kuda Troy, pengitipan cyber dan kidnapping. Namun, penipuan yang sering berlaku ialah berita palsu dan pengitipan cyber. Jadi, jom kita kenal apa itu berita palsu. Berita palsu merupakan sejenis propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah atau olok-olok secara sengaja melalui media akhbar tradisional, media penyiaran maupun media sosial dalam talian. Berita palsu disiarkan dengan niat untuk mengaburi mata ramai untuk mengaibkan pihak tertentu demi kepentingan kewangan atau politik itu sendiri. Ia selalunya menggunakan tajuk berita yang sensasi, tidak jujur atau direka semata-mata untuk menggalakkan pembacaan dan perkongsian dalam talian. Berita palsu makin relevan dalam politik pasca kebenaran. Dengan perluasan teknologi, makin perlunya tontonan dan bagi penggiat media, kebolehan menarik penonton kepada laman web mereka adalah perlu untuk memuaskan pengiklan. Berita palsu juga menjejaskan liputan media benar dan menyukarkan wartawan untuk meliputi bahan berita utama. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Amalia Sofia binti Sulaiman. Jadi saya akan menceritakan mengenai kebaikan menggunakan media sosial. Yang pertama sekali, ia dapat dijadikan sebagai medium perhubungan, iaitu sudah semestinya kita dapat menghubung dengan orang lain melalui media sosial. Kita juga dapat mencari kenalan lama. Saya kata kita dah lama terputus hubungan dengan dia dan kita hanya tahu nama dia je. Jadi kita boleh cari dekat mana-mana laman sosial menggunakan nama tersebut. Kita juga dapat menambah kenalan baru. Seterusnya, berita dapat tersebar dengan cepat. Hal ini kerana untuk kita nak akses kepada media sosial tu, kita perlu kepada akses internet. Jadi berita itu boleh sampai kepada orang di seluruh dunia selagi mana dia ada akses kepada internet tersebut. Jadi ia dapat memudahkan urusan orang ramai sekaligus memulihkan mereka serasa peka dengan keadaan semasa. Yang ketiga, ia dapat menjana pendapatan. Kita dapat menjual beli di atas talian, contohnya seperti di Instagram dan juga di Facebook. Ia juga membolehkan jualan dapat tersebar dengan luas kerana pengguna laman sosial yang begitu ramai pada masa kini. Seterusnya, saya akan menceritakan mengenai keburukan menggunakan media sosial. Yang pertama, media sosial menyebabkan ketagihan yang menjadikan seseorang itu lalai untuk menyelesaikan tugasan yang penting. Hal ini kerana mereka lebih cenderung untuk menghabiskan masa berjam-jam melayari laman sosial daripada melakukan perkara lain yang bermanfaat untuk mereka. Seterusnya, jika kita lihat di sisi pelajar pula, ketagihan terhadap laman sosial dapat menjatuhkan prestasi pelajar tersebut. Sebagai contohnya, mereka menghabiskan waktu yang sepatutnya digunakan untuk mengulang kaji pelajaran atau menyiapkan tugasan yang diberikan guru mereka dengan melayari laman sosial. Selain itu, penyebaran berita palsu. Sebagaimana berita yang baik dapat disebarkan dengan cepat, begitu juga dengan berita palsu ini. Berita palsu ini boleh menakutkan orang ramai. Akhir sekali, berjumpa dengan orang yang tidak dikenali ataupun kita panggil sebagai stranger. Misal kata orang tersebut merupakan scammer dan sebagainya. Justru, kemungkinan untuk kita terlibat dalam kes penipuan itu amat tinggi. Selain itu, ia juga memberi ancaman kepada keselamatan diri. Kerana kita tidak kenal siapa dia, justru kita tidak tahu apa isi hati dia sama ada jahat ataupun baik. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kesan penggunaan media sosial secara berlebihan. Terdapat 3 kesan utama. Pertama, depresi. Kedua, kebimbangan. Dan yang ketiga, kurang keyakinan diri. Apakah antara faktor yang mendorong kepada kesan negatif ini? Depresi terjadi apabila kurangnya waktu tidur kerana terdapat sesetengah remaja yang cenderung menggunakan media sosial sehingga lewat malam. Mereka juga kurang mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam dan melakukan aktiviti fizikal kerana banyak menghabiskan waktu di media sosial.
Seterusnya, kebimbangan. Kebimbangan boleh terjadi apabila mereka membaca dan berkongsi maklumat yang belum diketahui kesahihannya. Ketakutan dan kebimbangan melampau mengenai sesebuah perkara boleh mendatangkan kesan emosi yang serius bagi sesetengah individu. Dan yang terakhir, kurang keyakinan diri boleh terjadi apabila sesetengah remaja merasakan pengguna media sosial lain akan menilai diri mereka dengan pandangan yang negatif. Sebagai contoh, mereka merasakan rupa fizikal mereka kurang secantik dan setampan orang lain. Yang terakhir adalah cara mengelakkan ketagihan dan menjaga keselamatan di media sosial. Antara caranya adalah hadkan masa penggunaan telefon atau gadget kerana sebagai pelajar kita kena imbangkan masa bermain dan masa belajar. Yang kedua, mengaktifkan parental control. Dengan adanya parental control, kita tidak akan dapat membuka aplikasi yang tak elok. Yang ketiga, tidak membawa gadget ke tempat tidur kerana cahaya daripada telefon atau gadget akan mengurangkan penghasilan melatonin. Lack of melatonin ni akan menyebabkan kesukaran untuk tidur. So, untuk menjaga keselamatan di media sosial, kita mestilah lindungi privasi dan identiti ketika berada di media sosial. Untuk melindungi privasi dan identiti, kita mestilah tidak mendedahkan IP address, tidak mendedahkan maklumat lokasi kepada orang ramai, berhati-hati ketika menggunakan hotspot terbuka di tempat awam kerana perkara ini akan meningkatkan risiko untuk dihack. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.